Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita jumpa lagi untuk kelas hari Isnin, Sains tingkatan 2. Okay, jadi hari ni Isnin, kita dah masuk bulan 2 1 hari bulan 2 2021. Jadi pada buku awak yang ada latihan yang kita nak bincang hari ni, bolehlah tuliskan mana saya punya sekarang, saya cek saya punya apa ni? Bolehlah tuliskan hari dan tarikh ni pada buku tulis awak pada latihan yang kita nak buat hari ini. Okay, sebelum kita mula, saya nak ucapkan terima kasih sebab ramai yang dapat masuk kelas hari ni. Minggu lepas ada lebih kurang 47 orang yang dapat follow saya waktu live kelas minggu lepas. Dan ramai yang tengok selepas waktu tu, mungkin ada yang tak sempat kan. Jadi terima kasih banyak, alhamdulillah dan bersyukurlah sebab kita ni ada rezeki nak dapat belajar bersama-sama. Jadi ini yang menyebabkan saya lagi semangat nak buatkan kelas, nak belajar bersama dengan awak. Okey, yang boleh komen dekat ruangan komen tu boleh perkenalkan diri, nama dan kelas. Ya, ada yang tak boleh nak komen sebab dia kena sign in dulu kan. Kalau tak boleh komen tak apalah, awak boleh dengar sahaja. Sambil-sambil tu awak boleh jawab kat rumah tu, kalau saya tanya soalan boleh jawab depan handphone tu. Saya boleh dengar daripada dekat sini, saya boleh dengar suara awak sampai ke meresap ke hati saya gitu. Okey, jadi sebelum kita masuk topik baru, kita nak bincang soalan yang dah tinggal minggu lepas, soalan nombor 5 kan. Okey, masing-masing tengok soalan nombor 5. Okey, soalan dia berbunyi, kalau nak garis pun boleh garis Saya keluarkan saya punya pen. Saya pakai pen merah lah. Okey, kalau awak dah tulis, awak boleh semak kertas awak lah bertanda right Okey, tanda right tu dengan pen merah. Tak ada pen merah tak apa. Nak tunggu saya tanda pun boleh Okey, apakah maksud spesies endemik? Lepas tu, apa lagi satu kata kunci dia? Berikan dua kaedah. Dua kaedah apa untuk memelihara dan memelihara spesies endemik ni? Okey, mana kita nak dapat jawapan dia? Jawapan dia ada dalam nota muka surat berapa? Muka surat 4. Okey, tengok nota muka surat 4. Betul, muka surat 4 Okey. Muka surat 4 ke muka surat 2? Sorry. Okey. Situ dekat info science situ ada tulis maksud endemik. Mana maksud endemik? Saya keluarkan saya punya highlighter. Okey, kalau saya yakin ramai dah tulis jawapan dia. Kalau awak dah tulis jawapan dia, jawapannya kalau ambilnya spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Ayat yang ini kalau awak ambil, saya highlight warna kuning ni. Yang ini kalau awak ambil, lepas tu masukkan dalam jawapan ni. Memang betul, tepat lagi benar. Inilah jawapan dia. Okey, kemudian dia sebenarnya situ ada minta dua benda. Pertama, dia minta awak maksud spesies endemik. Yang kedua, berikan dua kaedah untuk memelihara dan memelihara spesies endemik. Okey, ini kan kalau siapa yang tak buat, awak garislah dulu line mana jawapan dia supaya lepas habis kelas baru tulis balik cantik-cantik. Okey. Okey, kemudian kita tengok pengurusan, pada nota pengurusan biodiversity, situ ada jawapan dia. Siapa yang dah buat bagus alhamdulillah. Moga kerajinan awak tu kekal lah momentum dia. Okey. So kita tengok sini, apakah kaedah ni? Bawah nota pengurusan biodiversity. Okey, kita tengok baris yang keempat. Ada soalan kat sini. Apakah kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversity? Okey, biodiversity boleh dipelihara dengan sini ada tulis mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan
dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Okey, itu jawapan yang nombor 1 lah. Okey, jawapan yang kedua, melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Awak pilih 2 je atau awak tak nak salah satu tu awak ambil yang kat bawah ni. Dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak sembahyang anak benih untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Okey, dekat sini dia ada bagi, dekat sini ada 3 lah kaedah. Awak cuma pilih 2 sahaja. Okey, boleh ikut Okey, jadi saya harap kalau betul awak salin apa yang saya tulis ni, bolehlah tanda right kat buku awak tu dengan pen merah. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, saya harap awak dah sediakan modul. Modul dah ada kat depan. Dah harap dah tampal dalam buku. Pen, alat tulis semua ada. Jadi sambil saya cakap tu, awak boleh garislah mana-mana. Kalau belum buat, boleh garislah mana jawapan dia. Kalau dah buat, boleh semak dan tanya. Okey. Okey, jadi untuk hari ni, lepas kelas ni, apa tujuan kita tujuan objektif kita nak capai untuk hari ni lah. Selepas kelas ni, awak semua, lepas tengok je video ni, awak semua boleh yang pertama, boleh mengelaskan haiwan kepada kumpulan vertebrata dan invertebrata. Okey, saya yakin dan percaya awak pernah dengar perkataan vertebrata dan invertebrata. Betul tak? Saya dengar ada yang cakap betul. Masa bila belajar ni? Ada yang jawab tu. Masa sekolah rendah. Darjah berapa? Bagus. Ada yang ingat lagi tu kat rumah. Bagus. Darjah 4. Okey. Jadi, ini bukanlah pertama kali awak jumpa perkataan ni. Bukanlah belajar, kita ulang kaji balik. Okay, yang kedua, awak boleh, ni mesti tahu apakah 5 kumpulan haiwan vertebrata berdasarkan ciri-ciri sepunya. Okey, jadi vertebrata ni kita bahagi pada 5 kumpulan. Apakah nama-nama kumpulan tu? Kejap lagi kita nak tengok. Okey, yang ketiga, awak lepas habis kelas ni, awak boleh mengelaskan tumbuhan pula. Tadi haiwan, sekarang tumbuhan. Kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey, jadi tak semestinya kalau awak tengok pokok tu tak pernah berbunga, dia tumbuhan tidak berbunga. Ada ciri-ciri dia yang kita boleh kelaskan kepada 2 kumpulan ni. Kemudian, awak boleh kenal pasti tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Okay, kalau awak tengok pokok tu, lepas habis kelas ni, awak tengok je pokok tu, awak tahu dia ni monocotyledon ke dicotyledon. Okay, dan terakhir sekali, awak boleh senaraikan 4 jenis tumbuhan yang tidak berbunga. Okay. Jadi tumbuhan berbunga ni boleh bahagi pada 2 lah, monocotyledon dan dicotyledon. Kemudian tumbuhan tidak berbunga tu awak boleh namakan bagi 4 jenis contoh. Okay, itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Harap dah bersedia. Okey, jadi sekarang saya ada 4 gambar ni, saya nak tunjukkan kepada awak. Kenal ke tak kenal? Okey. Yang pertama kita ada apa ni? Comel tak? Ada yang suka ke tak ni? Geli kan? Ada yang geli, tapi budak-budak lelaki yang selalu biasa pergi mancing ke apa, dia mungkin kenal. Inilah apa ni? Ada yang jawab apa tu? Lipan? Bukan lipan. Ulat gonggok pun bukan. Yang ni apa? Cacing. Siapa yang boleh live chat tu boleh tulis jawapan dekat live chat boleh cuba dekat situ. Okay, ni dah cacing. Okay, gambar yang kedua ni apa? Comel kan? Nampak kucing pun pakai pelitup muka. Jadi awak kalau keluar rumah jangan lupa lah pakai pelitup muka ni. Ni lah kucing. Okay, jadi kita ada ni apa ni? Inilah siput.
Siput babi. Okey, kalau nampak dekat atas sini ada baby dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 baby dia. Okey. Last sekali. Agak-agak ni apa ni? Sangat besar sebab kalau nampak kat sini ada orang yang berenang kan. Sama besar dengan manusia. Ini agaknya apa ni? Ya, ada yang jawab. Bagus. Dia boleh kenal. Inilah ubur. Ni ubur-ubur gergasi. Jadi kat sini ada, saya letak gambar 4 je. Tapi sebenarnya minggu lepas kalau tengok biodiversity ada banyak jenis tumbuhan dengan haiwan. Jadi macam mana saintis mengelaskan haiwan-haiwan ini kepada kumpulan-kumpulan dia. Contohlah macam kalau pergi sekolah kan. Yang kata satu hari tu. Bila awak masuk sekolah je, awak mesti duduk ikut kelas. Jadi macam mana kita masukkan awak dalam kelas-kelas tu, ada kaedah dia. Sama jugalah macam haiwan ni. Ini sangat perlu bagi merekodkan apakah jenis-jenis haiwan dan tumbuhan yang ada di dunia untuk kajian. Okay, tadi kita tengok gambar haiwan. Sekarang kita tengok gambar tumbuhan pula. Okey, gambar yang pertama ni, ni agak-agak pokok kat rumah siapa saya ambil belakang rumah dia ni. Ni apa? Ni lah pokok pisang. Ni ramai yang kenal. Alamak, merah tak mana gelam saya tukar warna hitam lah. Ini pokok apa? Siapa tahu pokok ni? Ini kalau biasa pergi pantai Puteri, pokok ni dulu ada banyak dekat pantai, dekat tepi-tepi pantai kan. Tapi disebabkan oleh bahasa Al-Hakisan yang semakin teruk, pokok-pokok ni dah banyak tumbang sayang dia kalau perasan dia ada macam buah ni yang keras. Kemudian kalau perasan daun-daun dia tak macam daun-daun biasa Daun dia semua ni panjang-panjang, halus-halus macam jarum. Okay, ini kita panggil pokok conifer. Okay, kemudian yang ini kau gambar ketiga ni nampak bergayut-gayut sedapnya kan. Kalau siapa yang suka buah ni, dia punya bau tu kita rasa macam wanginya bau dia. Tapi kalau Mak Saleh yang tak biasa ni, dia kata busuk saya ingat ada ni gas beracun bau dia. Inilah pokok apa ni? Ni kita panggil dia pokok durian. Tapi mungkin ada antara kita yang tak boleh makan tak suka tekak tak kena tekak Mak Saleh. Okey, jadi yang ini pokok yang ni awak kenal tak? Inilah kita panggil pokok paku pakis. Ni contoh-contoh pokok pula. Yang ni baru 4 contoh saya bagi pokok ni. Jadi untuk tumbuhan pula, macam mana pokok-pokok ni saintis kelaskan dia. Jadi kita ni nak belajar lah macam mana setiap tumbuhan dan haiwan di muka bumi ini dikelaskan mengikut kumpulan-kumpulan tertentu untuk memudahkan kita membuat kajian dan penyelidikan dan merekodkan semua spesies haiwan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau awak sangat berminat dengan haiwan dan tumbuhan, awak boleh menjadi salah seorang saintis dalam bidang ni lah, bidang botani atau bidang zoologi dan macam-macam lagi. Okey, sekarang kalau saya laju sangat bagi tahu minggu lepas saya teragak laju bagus saja yang bagi tahu cikgu laju sangat. So hari ni saya cuba perlahan-lahan. Okey, kalau awak dah pernah tengok kertas ni, insya-Allah awak tak rasa saya laju. Dah pernah buat. Dia senang je. Dia kalau yang macam baru tengok ni tu yang macam dia jadi kelang kabut sikit sebab tak biasa kan. Kalau dah pernah buat, dah pernah baca tu maksud macam dah berkenalan lah, dah kenal-kenal. Jadi kalau bila saya sebut tu awak tahulah dekat mana nak cari. Okey. Jadi sebelum saya sambung tu kepada yang baru-baru bangun ke, harap dah minum dululah, basuh muka, gosok gigi tu dah lah. Bagus yang nak bangun sempat masuk kelas ni. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey, yang sama macam paparan saya, pastikan awak ada soalan ni. Okey, kita ambil, saya tukar warna pen. Okey, soalan yang pertama. Kelaskan. Sekarang disuruh awak kelaskan haiwan-haiwan
kepada vertebrata dan invertebrata. Okey, tapi tiba-tiba kata, alamak cikgu, tak ingatlah vertebrata dengan invertebrata tu apa. Tu tak ada masalah sebab semua tu kita dah masukkan dalam nota awak muka surat. Muka surat apa? Muka surat 4. Okey, boleh tengok muka surat 4 nota pada bahagian nota. Okey, ada jumpa tak? Awak cari yang tajuk apa ni? Invertebrata. Saya nak pakai warna hijau lah highlighter. Okey. Tapi kuning. Okey. Tengok pada tajuk invertebrata. Okey, kalau yang tak buat lagi boleh gariskan. Kalau yang dah buat tapi tak garis pun boleh gariskan juga. Tak ada masalah. Ni kertas awak kan sebab nanti awak nak baca balik. Okey, jadi apa maksud invertebrata? Invertebrata ni ialah gariskan haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang. Itu maksud invertebrata. Okey, kalau vertebrata pula awak tengok bawah dia, cari perkataan vertebrata ni pada nota awak. Apakah maksud vertebrata? Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ni nampak dikelaskan kepada 5 kumpulan. Okey, jadi nota yang saya tak sebut, bukan saya tak, yang saya tak sebut, macam contoh kan yang bawah-bawah ni dan bawah-bawah lagi tu awak boleh baca sendiri mana-mana yang awak rasa macam penting, awak bolehlah highlightkan dia. Okey. Okey, jadi mungkin yang tak berapa nak nampak kan apa maksud vertebrata, invertebrata. Saya nak tunjukkan dekat sini lah. Ni kita ada gambar. Tada! Okey. Kalau contoh, saya bagi contoh yang inilah. Kita tengok gambar yang pertama. Ni ikan. Kalau kita tengok bahagian dalam ni, tulang dia, kita nampak. Ini dia punya tulang belakang, nampak ni. Ni tulang belakang dia. Kita panggil dia haiwan yang mempunyai tulang belakang, vertebrata. Kemudian ni lah ayam. Okey, ayam. Siapa suka makan rangka ayam kan, yang goreng tu. Kita boleh nampak ni tulang belakang dia ni. Ni semua tulang belakang dia. Ni tulang belakang. Okey, kalau lembu pula, awak nampak tulang belakang dia bersambung daripada sini sampai sini. Oops. Alamak, garisan saya terlari pula. Maklumlah, tulis atas ni memang payah sikit. Okey, ni tulang belakang dia ni. Nampak ni. Saya padam lagi. Tak apalah, saya tunjuk je yang mana dia punya tulang belakang dia. Nampak tak yang mencacak-cacak naik ni? Ni sambungan sampai ke ekor dia ni. Ni kita tulang belakang lembu ni lah. Daripada leher ni. Yang ini kita boleh nampak tulang macam tulang bahu dia lah yang besar ni. Okey, bawah ni buaya. Buaya yang ni pun bahaya bahaya sebab apa? Dia kadang boleh menyerang manusia. Yang satu lagi buaya yang bahaya tu buaya darat. Tu pun bahaya juga. Buaya kepala hitam. Jadi sini awak boleh nampak tulang belakang dia ni sepanjang-panjang badan dia bersambung dengan tulang ekor. Itulah maksud haiwan yang mempunyai tulang belakang. Boleh faham? Okey, yang seterusnya. Ni dia. Saya rasa dah boleh agak-agak ni apa ni? Ni rangka siapa? Ya, rangka manusia lah. Bagus, pandai. Pernah awak tengok rangka awak sendiri tak? Kita tak pernah tengok rangka kita sendiri. Biasa kita rangka orang lah. Okey. Jadi kalau manusia, awak nampak ni, kita punya tulang belakang ni bersambung daripada daripada leher sampai ke belakang. Ni tulang belakang kita. Di dalam tulang belakang kita tu ada saraf tunjang yang bersambung daripada otak. Fungsi tulang belakang ni melindungi saraf tunjang yang ada, yang bersambung daripada ni, ada otak kita ni sambung ke dalam ni. Jadi daripada tulang belakang ni keluarlah semua saraf-saraf yang lain pergi ke seluruh badan. Ada yang pergi kaki, ada yang pergi tangan. Sebab tu saraf tunjang sangat penting. Tuhan jadikan tulang belakang tu ada fungsinya. Okey, ni agak-agak awak binatang apa ni?
Bagus. Ada yang tak dapat teka. Ni boleh agak lah. Ni lah katak. Okey, jadi awak nampak yang berangka ni kita boleh nampak tulang belakang dia. Tulang belakang dia. Selalu kalau tahu ada katak mati kena langgar, lepas seminggu apa jadi pada bangkai katak tu? Yang tinggal hanyalah tulang. Betul tak? Okey, jadi ni, yang ni pula ialah burung punya tulang rangka dia. Jadi awak boleh nampak dia macam ayam lebih kurang. Tulang belakang dia bersambung dekat sini. Okey. Boleh nampak. Kemudian yang ni, ini macam boleh jadi apa-apa haiwan yang berkaki 4 lah sebab kita tak dapat nak teka. Saya rasa ini mungkin boleh jadi harimau. Sebab apa? Kita boleh nampak ada gigi taring dekat sini. Sama ada harimau atau kucing pun boleh. Okay. Jadi awak nampak tulang belakang dia yang ini sampai bersambung dengan tulang ekor dia. Jadi semua ni kita panggil haiwan apa tadi? Vertebrata. Bagus. Kalau mak awak dengar bijak ni mesti sejuk perut mak awak. Okay. Maka marilah kita patah balik kepada soalan kita yang nombor 1 pada muka surat 6. Okey, soalan nombor 1 pada muka surat 6. Tadi kan dia kata kelaskan haiwan berikut kepada vertebrata dan invertebrata. Okey, kita mula dengan yang pertama. Kita mula dengan ayam dulu. Ayam ni masuk kumpulan mana? Siapa nak cuba? Vertebrata ke invertebrata? Yang ada boleh tulis dekat live chat tu boleh masuk live chat. Cuma kadang-kadang mungkin saya tak perasan nak respon tu tak perasan. Kalau saya sempat saya respon. Okey. Ayam ialah masuk sini. Inilah vertebrata. Okey, kedua siput. Kalau tak dapat payang siput ni vertebrata ke invertebrata, ada tulang belakang ke tak ada tulang belakang? Siput contohlah kalau makan siput sedut kan. Bila sedut tu ada tergigit tak tulang dia? Tak ada, betul tak? Nampak rasa macam lembut-lembut, liat-liat kan? Tak ada tulang. Jadi siput ini ialah haiwan invertebrata. Okay, seterusnya kita pergi ke buaya. Ada siapa cuba buaya? Ramai jawab buaya ialah vertebrata. Bagus. Siapa yang dah buat? Tanda right. Siapa yang belum buat tu buatlah sekarang. Macam tu. Okey, yang seterusnya ketam. Ketam, siapa yang biasa makan ketam hari-hari makan ketam, bila gigit bahagian dalam tu ada tulang tak? Ada tulang belakang nampak? Tak ada Yang keras tu bahagian luar badan saja. Dalam tak ada tulang. Jadi kita masuk kat sini. Ketam tiada tulang belakang. Invertebrata. Tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman pun invertebrata. Bagus ada yang jawab. Invertebrata. Tapak Sulaiman. Ada yang tertanya kenapa nama tapak Sulaiman? Bukan tapak Jeffrey ke? Mungkin sejarah dia tu kita kena cari episod yang lain lah. Okey, kemudian cicak. Cicak ni ada tulang belakang ke tak ada? Vertebrata ke invertebrata? Okey. Bagus. Jawapan dekat rumah tu siapa dengar sampai sini. Jadi cicak ialah vertebrata. Masuk dalam kumpulan vertebrata. Okey, cacing tanah. Cacing tanah dia tak ada tulang dalam dia. Dalam badan dia tu macam dia bergerak melalui hidrostatik, benda dia hidrostatik. Okey, kemudian kuda. Kuda ialah vertebrata. Belut. Belut memanglah dia tak ada kaki macam cacing tapi dia ada tulang kan. So belut dia masuk dekat bahagian vertebrata. Macam mana pula dengan udang? Kena bila mak awak siang udang tu kena buang tulang dia. Tak ada udang bahagian luar cengkerang dia yang keras tapi dalam lembut. Okey, udang masuk sini. Okey, kalau ada yang tersalah boleh betulkan. Kalau yang betul tu tanyalah right semua. Bagus, very good. Tambah sini bintang untuk diri sendiri. Okey, boleh
Kalau saya laju, saya tunggu sekejap lah. Kita tunggu sebab ada yang cakap kejap cikgu nak tengok, nak salin balik. Atau kalau tak buat lagi, awak boleh je tulis sini, vertebrata. Vertebrata V tambah simbol je I ni untuk invertebrata. Macam tu. Jadi lepas habis kelas, barulah tulis balik cantik-cantik. Ataupun awak boleh je rewind balik video ni nanti. Okay. Okay, sekarang tengok soalan nombor 2. Kali ni pula masih lagi dalam haiwan vertebrata, tapi macam apa yang dia suruh awak kelaskan? Dia suruh awak kelaskan haiwan-haiwan berikut kepada mamalia, burung, reptilia, ikan dan amfibia. Saya rasa awak dah pernah belajar ni juga kan masa sekolah rendah. Okey, jadi dekat sini kita ada lebih kurang 12 jenis haiwan yang awak kena masukkan dia kepada 5 kumpulan. Okey, jadi mana kita nak tahu cikgu? Macam mana nak tahu tu mamalia ke, burung ke, bla 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 bla. Tengoklah nota yang kita bagi dekat awak. Muka surat 4. Okey, ini dia nota yang kita bagi yang ada pada muka surat 4. Saya dah potong lah untuk saya tayangkan pada awak. Okey, jom kita tengok nota untuk kumpulan vertebrata. Okey, jadi sini kan kalau awak ada highlighter ke, ada apa? Tak ada highlighter tak apa, awak boleh pakai pen warna lain. Tak ada pen warna lain pun tak apa, pinjam pensel warna adik awak tu boleh colourkan. Okey, jadi saya nak pakai warna kuning lah highlighter saya ni. Okey, jadi awak tengok ikan. Okey, pertama sekali, ni ciri-ciri sepunya untuk ikan. Saya nak awak tengok yang pertama. Pertama ialah Poikiloterma. Saya nak awak highlight kan. Okey, kalau amfibia, Poikiloterma. Kalau reptilia, Poikiloterma. Kalau burung pula, Homeoterma. Okey, mamalia pada muka surat sebelah dia tu awak garis sini ya. Mamalia ialah Homeoterma. Saya akan terangkanlah apa. Sebenarnya dalam nota tu dah ada tapi saya nak highlightkan kat sini Maknanya daripada 5 kumpulan ni, nak catat pun boleh lah tulis kat tepi kertas awak. Daripada 5 kumpulan haiwan ni, mana saya punya ni? Pen saya ni tak hilang pula, tak nak keluar. Okay, kita nak pilih warna hitam lah. Okay. Daripada 5 kumpulan ni, ada 3 kumpulan haiwan yang Poikiloterma. Saya tulis pendek je. Dan 2 kumpulan Homeoterma. Okay. Kemudian kalau awak tengok cara dia bernafas. Okay, ikan. Kejap saya lupa nak tukar. Saya tukar warna lain lah bila awak senang nampak. Okay, kalau ikan, dia bernafas melalui insang. Kalau amfibia, dia boleh 2. Mana dia? Yang dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit. Masa dia baby dia, anak amfibia bernafas melalui insang. Bila dia dewasa, dia gunakan peparu dan kulit. Okay, kalau reptilia, dia bernafas menggunakan peparu. Kalau burung, bernafas menggunakan peparu. Okay, mamalia atau sebelah mamalia bernafas menggunakan peparu. Jadi dekat sini ada semua bernafas menggunakan peparu kecuali ikan. Ikan je yang bernafas menggunakan insang. Tu perbezaan dia. Okey, kalau awak tengok cara dia membiak pula. Okey, ikan bertelur. Amfibia bertelur. Reptilia bertelur juga. Burung menghasilkan telur. Manakala mamalia je yang melahirkan dan menyusukan anak.
Ini dalam 5 kumpulan ni mamalia je lah. Jadi agak-agak awak ni kumpulan apa? Ikan ke, reptilia ke, burung ke? Kita adalah mamalia. Ada yang sini lahir keluar daripada telur? Tak ada Mesti mak awak kena lahirkan awak. Sama ada melalui secara biasa ataupun pembedahan. Okey. Tu antara ciri yang saya nak highlightkan lah. Okey, kalau kita tingkatan 1 dulu. Awak ingat tak? Kita belajar ni. Persenyawaan, saya harap awak masih ingat lah. Persenyawaan luar untuk ikan. Amfibia juga melakukan persenyawaan luar. Reptilia, persenyawaan dalam. Burung, persenyawaan dalam. Okey, mamalia, persenyawaan dalam. Siapa yang ingat persenyawaan dalam, persenyawaan luar? Kita belajar 4 tingkatan 1. Persenyawaan, saya tulis kat sini lah. Catatan sikit. Okey, kalau persenyawaan luar, contoh macam ikan, saya tulis pendek sini. Boleh catatlah kat tepi tu, takut tak ingat kan. Persenyawaan luar ni apabila berlaku sperma dan ovum bergabung. Sperma dengan ovum ni bergabung di luar badan. Okey, kalau persenyawaan dalam macam ni, ini maksudnya sperma dan ovum bergabung di dalam badan betina. Di dalam badan betina. Boleh tulis dekat tepi nota awak tu. Jadi kalau 5 kumpulan haiwan ni hanya 2 kumpulan je yang persenyawaan luar, yang lain semua persenyawaan dalam. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh tulis dekat live chat, tapi mungkin saya akan jawab kemudian lah. Okey? Okey, jadi kita tengok yang tadi mamalia yang saya tak boleh nak selak ni, saya tunjuk kemudian lah mamalia. Okey, apa ciri-ciri sepunya dia? Kita baca sampai habis lah sebab kita mamalia kan. Kita tahu lebih tentang kita lah. Okey, mamalia ialah homeoterma, badan ditutupi bulu dan rambut. Badan kita memang ada bulu tapi taklah berbulu macam monyet ke, orang hutan ke, kucing, anjing. Ada bulu roma lah kita panggil. Paling banyak pun rambut atas kepala awak tu. Okay, kita bernafas melalui paru, melakukan persenyawaan dalam dan melahirkan dan menyusukan anak. Okey, tadi kalau awak ingat, tengok nota awak tu dekat bahagian atas muka surat 5 tu, nampak tak yang ni? Nota yang saya highlightkan pada awak ni, saya pakai warna biru lah. Ni dia, apa maksud poikiloterma tadi? Poikiloterma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut persekitaran. Gariskan dekat situ. Kalau nak tulis balik pun boleh. Yang ni kena salin lah. Yang saya tulis. Jadi, poikiloterma ni boleh tulis dekat nota awak tu. Saya pakai warna merah lah. Okey, bahasa lain kita panggil berdarah sejuk. Maksudnya, suhu badannya berubah-ubah mengikut persekitaran. Okey, jadi kalau homeoterma, macam kita manusia mamalia homeoterma kan. Garis kan, homeoterma pula ialah kalau kertas awak tu tak terang, boleh terangkan apa maksud homeoterma? Homeoterma ialah haiwan yang suhu badannya mala. Mala ni maksudnya kekal lah, tetap dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Jadi kalau poikiloterma tu berdarah sejuk, homeoterma ni berdarah apa? Apa dia? Bagus. Saya dengar. Mana aku punya pen? Kat sini ni. Tulis kat tepi tu. Jadi, homeoterma ni maksudnya berdarah panas. Kalau awak ingat, kita belajar homeostasis tingkatan 1. Macam mana badan mengekalkan suhu supaya kekal lah. Melalui homeostasis. Contohnya, kalau hari panas, macam mana badan kita kekalkan suhu badan kita supaya kekal 37, tak naik. Apa jadi pada kita bila hari panas? Badan kita berpeluh. Okay, kalau hari sejuk,
suhu turun, suhu persekitaran turun, macam mana badan kita kekalkan suhu badan kita supaya kekal 37 darjah Celsius. Siapa ingat? Bulu roma menegak untuk memerangkap lebih banyak haba. Badan, otot rangka semua akan mengecut dan mengendur. Jadi awak akan menggigil. Jangan lupa tau. Kita mesti ingat tu. Okey, kemudian untuk tengok nota sebelah dia ni. Badan bersegmen ni. Ini untuk garis kan. Badan bersegmen. Badan bersegmen ni untuk haiwan apa? Tulis dekat atas tu. Takut ada yang tak sempat baca lagi kan. Okey, ni tulis invertebrata. Badan bersegmen biasanya haiwan invertebrata yang tak ada tulang belakang. Maksudnya badan dia terbahagi kepada beberapa segmen ataupun beberapa bahagian. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, jom kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey, berdasarkan gambar di bawah. Saya punya pen tadi. Okey, berdasarkan gambar di bawah, nyatakan kumpulan yang betul bagi haiwan-haiwan tersebut. Okey, jadi pertama mesti dah kenal ni haiwan apa. Kita ada 5 kumpulan tadi, jadi ada 3 gambar maksud 3 kumpulan. Jadi pertama ni gambar apa? Saya dah dengar dia yang sebut harimau. Saya rasa semua orang kenal harimau ni. Yang kedua ni? Ya, ayam. Ni mungkin ada antara kita yang bela dekat rumah mak bapak dia, nenek dia ke. Yang ketiga ni ialah iguana. Dia macam adik-beradik biawak jugalah. Okey, jadi apakah kumpulan untuk harimau? Siapa nak cuba? Boleh type dekat live chat. Kita nak tengok jawapan awak. Dah buat ke belum? Faham ke tak faham? Tak buat tak apa. Janji tahu jawapan dia apa bila tanya. Okey, apa dia? Okay, saya nampak ada ramai jawapan dia yang sama. Okey. Dia dah jawab. Jawapan dia apa? Betul. Ramai yang betul. Ini ialah mamalia. Sebab badan dia berbulu. Dia melahirkan anak dan menyusukan anak. Okey. Yang ini ayam. Ayam ni kumpulan apa? Adakah dia mamalia kah? Reptilia kah? Amfibia? Ikan tak? Mustahil lah ikan kan? Okey, kita tengok dekat live chat. Ayam ialah apa yang bezakan dia dengan saudara-saudara dia yang lain. Cuma dia tak boleh terbang tinggi di langit kan. Dia paling terbang pun atas pokok je lah atau rumah awak ke. Okey, ni ialah kumpulan burung berdasarkan dia bertelur, berbulu, pelepah. Tu antara ciri-ciri sepunya untuk burung. Okey, kalau iguana ni, agak-agak apa iguana ni? Dia saudara mara dengan cicak, biawak, rupa pun lebih kurang. Cuma iguana ni, tahukah kamu bahawa iguana ni adalah vegetarian? Dia herbivore. Dia hanya makan sesayuran, tumbuh-tumbuhan. Jadi iguana ni ialah sejenis reptilia. Mungkin ada antara kita yang menjadikan iguana ni sebagai binatang peliharaan. Ada kat rumah. Siapa-siapa yang beli iguana? Tapi saya yakinlah ramai antara kita tak beli iguana, beli cicak banyak kan. Melambat tahi kat rumah kan. Geram saya tengok cicak ni. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 4 yang bertajuk kelaskan haiwan berikut berdasarkan ciri-ciri sepunya. Yang ada gambar burung, amfibia, ikan, mamalia dan reptilia. Gambar tak berapa jelas jadual situ pun tak berapa jelas. Tapi minggu lepas saya dah ada kongsikan file untuk modul awak ni yang tak berapa jelas. Awak boleh tengok dekat situ balik. Kalau tak jumpa file tu, saya akan kongsikan balik dalam grup kelas awak. Yang ini, soalan nombor 4 ni, awak tuliskan jawapan dia. Contohnya, saya bagi contoh lah. Okey, ciri-ciri jenis darah. Okey, berdarah sejuk. Vertebrata apa? Tulislah kat situ. Ikan ke, mamalia ke, reptilia ke. Yang berdarah sejuk tu, antara 5 kumpulan tu, siapa yang berdarah sejuk? Okey, kumpulan kita yang berdarah panas. Antara 5 kumpulan tu, yang mana yang berdarah panas? Boleh faham tak? Kalau tak faham, boleh tanya.
nombor 4 ni nanti bila awak dah tulis jawapan, awak ambil gambar dia, awak akan hantar kepada saya melalui borang yang akan saya bagi selepas ini. Dalam borang tu ada nanti saya akan terangkanlah seterusnya. Okey. Okey, kita tengok muka surat 8, muka surat sebelah. Dekat situ ada, kalau perasan ada soalan tengok nombor 1, nombor 2, nombor 1. Jadi soalan nombor 1 tu dah berulang 2 kali. Yang bawah tu awak boleh cancel. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 2 dulu. Nombor 1 kita tengok kemudian. Okey, soalan nombor 2. Baca arahan. Kalau yang saya garis tu pun awak boleh gariskan. Kata kunci dia ialah kelaskan haiwan-haiwan berikut kepada mamalia, burung, reptilia, ikan dan amfibia. Okey, jadi ada lebih kurang 12 haiwan dalam ni. Kita kelaskan kepada yang mana paling senang. Saya rasa kita boleh paling senang sekali ikan. Betul tak? Okey, jadi kat dalam ni yang mana ikan? Ya, kita nampak sini ada ikan buntal masuk dalam kumpulan ikan. Boleh tulis sini tepi ni ikan. Siapa yang dah jawab dah tulis kat sini ikan buntal. Tanda right lah. Siapa dah jawab tanda right, siapa belum jawab tulislah. Okey. Kalau rasa saya laju sangat, awak tulis je simbol-simbol kat tepi jawapan ni. Jadi kita tengok baris yang kedua. Ular sawa, monyet, salamander, belut, kodok. Yang mana ikan? Ada satu ikan dekat sini. Yang mana? Jawapannya belut. Belut ialah sejenis ikan. Masuk sini. Belut ialah sejenis ikan. Sebab apa? Walaupun rupa dia macam ular, tetapi beza dia bernafas menggunakan insang. Ular bernafas menggunakan peparu. Okey, kita tengok baris yang ketiga. Kita ada ikan lumba-lumba, katak, burung kakak tua, singa dan ikan hiu. Ikan hiu ni adalah kumpulan ikan. Di sini. Ikan hiu ataupun jerung shark ni. Kalau tu 3 ni betul. Cikgu, kenapa tak masuk ikan lumba-lumba? Ikan lumba-lumba bukan ikan. Sebab apa? Tulis catatan dekat tepi ni. Sebab ikan lumba-lumba bernafas dengan peparu dan dia juga melahirkan anak. Dia tidak bertelur. Dia melahirkan dan menyusukan anaknya. Jadi, ikan lumba-lumba ni dah termasuk dalam kumpulan mamalia. Kalau tersalah, boleh betulkan. Jangan tanda pangkal. Awak betulkan je, betul tanda right balik. Gitu. Okey. Kumpulan yang kedua yang kita senang nak tengok ialah, kita tengok sini burung pula. Okey, pada baris yang pertama ni, ada tak burung? Yang muka macam burung. Ya, ni dia. Penguin. Penguin termasuk dalam burung walaupun dia tak boleh terbang. Banyak jenis burung yang tak boleh terbang kan? Burung kasawari, burung unta. Okay. Baris yang kedua ada tak burung? Tak ada Baris yang ketiga? Ada tak? Ada yang tab kat? Ada yang bagi tahu jawapan dekat live chat Ya, burung kakak tua. So, tulis sini lah. Burung, tak muat tulis bawah. Burung kakak tua. Kenapa dia panggil kakak tua? Kakak muda ke? Betul tak? Mesti ada kisah dia. Kenapa dia panggil kakak tua? Ada cerita tinggal satu lagi ya. Terima kasih yang ingatkan saya. Helang ialah kumpulan burung. Helang. Maaf tak perasan. Okey, helang. Okey, jadi kita tengok pula. Kita dah jawab. Jadi kita tengok yang barisan pertama ni. Saya tukar colour hijau Yang mana kita belum lagi. Okey, kita tengok barisan pertama ni kita ada buaya. Kita ada kura-kura. Jadi buaya dengan kura-kura ni apa persamaan? Rupa tak sama, satu ganas, satu sopan je kan. Tapi kedua-duanya ialah reptilia. So buaya ni termasuk dalam
reptilia, kura-kura juga sama. Okey, sebab kedua-duanya bernafas menggunakan peparu. Dia tak pakai kulit dan satu lagi kita tengok, okey, baris yang kedua kita ada ular sawa, monyet, salamander dan kodok. Okey, jadi ya, ular sawa ni adalah reptilia. Jadi waktu sini. Ular sawa. Kemudian monyet bukan. Salamander ini dia kategori amphibia. Salamander. Dia rupa macam cicak tapi bukan cicak lah. Dia lebih ada iris-iris cicak sikit . Cuma badan dia lembut macam katak. Jadi kodok ni spesies katak kan. Kodok ni ialah salamander. Kodok maksudnya amphibia ni boleh tinggal dalam air dan di atas darat. Jadi semasa kecil mereka bernafas menggunakan insang lah. Jadi katak masa kecil dia baby dia bernafas menggunakan insang kan sebab kita panggil dia berudu. Tapi ada satu soalan juga ya, kata, cikgu, kenapa nyamuk tu bukan amphibia? Sebab masa dia kecil, masa dia baby dia tinggal dalam air. Bila dia besar dia terbang, dia tinggal kat darat. Kenapa nyamuk bukan amphibia? Sebab nyamuk tak ada tulang belakang. Dia dah masuk kategori invertebrata, tidak ada tulang belakang. Okey, kita tengok baris yang ketiga. Kita tinggal katak, singa. Jadi katak ni masuk mana? Katak masuk bawah amphibia. Singa ialah mamalia. Oh ya, saya terlupa monyet Kita tertinggal pula ciknyet. Okey, sini. Monyet ialah mamalia. Satu lagi mamalia apa? Ada tak? Kita dah isi semua dengan semua. Jadi sekarang kita dah berjaya mengelaskan ke-12 haiwan Mamalia, ikan lumba-lumba, singa dan monyet. Burung, penguin, burung kakak tua, helang. Kalau betul tanda right lah. Betul semua. Kalau tersalah betul kan Jadi burung, penguin, burung kakak tua dan helang. Okey, kalau reptilia kita ada buaya, kura-kura dan ular sawa. Ikan buntal, belut, ikan hiu. Amphibia kita ada salamander, kodok dan katak. Apa beza kodok dan katak? Kodok biasanya, tak silap saya lah, dia besar sikit dan badan dia lebih menggerutu kan. Okay, saya nak tunjukkan lah ada yang kita tanya salamander tu macam mana. Okay, ni salamander yang tinggal di Amerika Utara lah, kawasan Amerika Utara. Ni semua sebenarnya salamander ni kita boleh dapati di kebanyakan kawasan di hemisfera utara kan. Macam belajar geografi kita ada hemisfera utara, hemisfera selatan kan. Okey. Ada banyak dia nampak muka dia macam cicak. Tapi dia bukan cicak Dia boleh tinggal dalam air dan juga di atas darat. Dia boleh bernafas menggunakan kulit dan juga peparu. Satu lagi yang saya nak tunjukkan awak ialah perbezaan. Okey, awak teka yang kita tunjuk dekat gambar ni. Ini apa? Belut ke ular? Boleh tap dekat live chat situ lah kalau nak teka. Ini belut ke ular? Okey, ada yang dah bagi jawapan ada yang betul tu. Okey, jadi yang ini ialah kita panggil dia ni, ini ialah belut. Siapa yang biasa makan belut kan? Mungkin awak masak, ada orang masak sup belut, sambal belut agaknya lah. Saya tak biasa, bukan tak biasa. Saya tak pernah makan belut. Ada orang suka, dia kata sedap kan. Okey, macam ni kita tahu ni belut. Belut ni spesies ikan walaupun badan dia macam ular. Nampak sini, pertama dia ada sirip dia. Okey, ni sirip. Dia berenang menggunakan sirip. Ada ular yang berenang tapi ular tak guna sirip.
Okay, kemudian awak nampak sebenarnya ini dia punya bahagian insang dia ni. Nampak tak ada bukaan insang, dia bernafas macam ikan kan. Ikan ada insang. Kalau awak tolong mak awak siang ikan pada bahagian bawah ni, kalau buka boleh nampak ada insang dia. Itulah organ pernafasan dia. Jadi kalau bahagian bawah ni kita boleh nampak dekat sini. Ni awak boleh buka ni, saya tunjuk anak panah ni, dalam ni ada insang dia. Cara dia bernafas. Itu perbezaan antara ular dan belut. Okay, di sini saya nak tunjukkan awak satu jenis haiwan. Saya nak awak nak kelaskan haiwan ini, dia kategori apa. Dia adalah vertebrata tapi kumpulan yang mana satu. Okay, kita saksikan video ni. Video ni pendek saja. Okey, mungkin tak berapa jelas. Jadi saya ada ambil gambar ya. Gambar dia. Okey, ini dia. Okay, dekat ruangan live chat, kalau awak tahu jawapan dia apa, nama dia apa, tak tahu nama pun tak apa, boleh kelaskan dia, tak tahu boleh tembak-tembak je lah. Tembak-tembak secara bijaksana lah. Okay. Kalau awak tengok gambar ni kan, dia punya paruh ni macam itik kan, kaki dia pun macam itik, tapi badan dia ni berbulu macam memerang. Dan dia juga bertelur. Jadi agak-agak dia ni jenis apa? Dia ni umpama macam gabungan itik dan memerang lah. Gabungan kumpulan burung dan mamalia kan, bermerang. Okay, jadi agak-agak awak lah. Apakah jenis kumpulan bagi binatang ini? Apa nama dia? Saya bagi, dia yang dah jawab nama Ini ialah platypus. Ada satu kartun apa tu yang ada platypus. Okay, kita nak letak jawapan dekat live chat. Okay, bagus lah. Ada yang cuba bagi jawapan situ. Kita tak nak. Bagus. Yang mencuba tu bagus. Jadi, walaupun dia punya kaki macam itik, mulut macam itik, badan berbulu dan dia bertelur. Okay, betul. Ada kawan kita yang betul lah yang kat rumah tu. Walaupun dia tak tulis dekat komen tapi dia jawab. Saya boleh dengar. Platypus ni ialah kumpulan mamalia. Awak nak tahu walaupun dia bertelur dan anak dia menetas daripada telur, tetapi dia menyusukan anak. Okey, kemudian yang jantan bahaya, dia juga agak bahaya sebab dia ada racun pada dia punya kaki dia ni. Jadi hati-hati. Dia ada satu macam kuku, bukan kuku. Tapi dia simpan lah racun dia tu dekat kaki dia. Okey, bagus cubaan awak semua. Saya suka. Okey, sorry Sekarang kita tengok balik soalan nombor 1 tadi pada muka surat 8. Okey, apa soalannya? Kelaskan. Tengok arahan. Awak boleh gariskan kata kunci dekat sini. Semua kelaskan. Kelaskan. Tadi haiwan, sekarang tumbuhan kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey, kalau yang belum baca tu dia mungkin tak tahulah tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga tu kan. Jadi awak bolehlah tengok nota. Ni dia nota. Nota pada muka surat 5. Okey, awak pergi dekat situ boleh keluarkan highlighter kalau ada. Kalau tak ada, garis je lah dengan pen. Warna merah ke, biru ke. Janji pen Okey, jadi pengelasan pengelasan tumbuhan, gariskan. Yang saya highlight ni awak kena gariskan. So, sini dia kata tumbuhan boleh dikelaskan kepada
tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey, jadi kita tengok yang tidak berbunga dulu pada poin nombor 7. Tengok nombor 7. Tumbuhan tidak berbunga boleh dibahagi kepada 4 kumpulan iaitu lumut, alga, paku pakis, conifer. Yang ni saya nak awak highlightkan. Okey, jadi kita tengok dekat pen saya. Okey, lumut. Saya nak senang hafal. Okey, macam mana kita nak senang hafal yang tumbuhan tidak berbunga ni? Boleh tulis dekat tepi nota awak tu Jadi kan lumut ni L, awak tulis ni L, lompat. Alga A, alga atas. Paku pakis, awak perkataan paku. Atas paku. K, conifer jadi kayu. Jadi awak hafal yang 4 ni. Lompat atas paku kayu. Jadi awak mesti ingatlah. L, lumut. A, alga. P, paku pakis. K ni untuk conifer. Okay, jadi awak tengok balik dekat poin nombor 2. Tumbuhan berbunga, dia ada salah hija. Tumbuhan berbunga boleh dibahagi kepada 2 kumpulan iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Okey, situ awak boleh tengok nota untuk monocotyledon dengan dicotyledon tu boleh baca Apa ciri-ciri monocotyledon tu nombor 3 bulatkan. Saya tak ada tunjuk kat depan. Saya suruh bulatkan lah. Yang saya tulis ni baca poin nombor 3 tu baca. Poin nombor 4 tu contoh-contoh lah. Okey, kemudian poin nombor 5 pun awak bacalah apa ciri dicotyledon Kemudian yang saya tak sentuh ialah poin nombor 8 untuk tumbuhan tidak berbunga tu. Awak bacalah apa ciri-ciri lumut, apa ciri-ciri alga. Alga ni dalam air dan tempat-tempat lembap. Okey, kemudian ciri-ciri paku pakis, ciri-ciri conifer. Jadi tu awak kena baca sendirilah. Kalau saya bacakan untuk awak ni, insyaAllah sampai maghrib kelas kita ni tak habis. Tapi kalau ada yang tak faham, awak sentiasa boleh tanyalah mesej saya ke apa kan. Okey, jom kita patah balik kepada soalan nombor 1 tadi. Okey, untuk soalan nombor 1 ni, awak tuliskan, kelaskan, sekejap saya pakai pen saya dulu. Okey, dia kata kelaskan tumbuhan kepada tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okey, ada lebih kurang 11 jenis tumbuhan ni. Awak masukkan dalam ni lah, kelaskan. Okey, jadi jawapan dia ni awak hantar dalam borang yang saya akan bagi. Hantar dalam borang. Okey, jadi bila awak hantar dalam borang tu, awak tulis dulu jawapan awak kat sini. Lepas tu awak key in jawapan awak dalam borang tu. Bila untuk soalan nombor 1 dengan nombor 2 jadi bila awak tekan hantar je, awak akan dapat jawapan yang betul. Okey, dari situ awak semak jawapan awak. Okey, kalau yang mana yang tersalah tu awak betulkan. Yang betul tu awak boleh tanda right lah. Okey, boleh? Okey, untuk soalan nombor 2 pun sama. Soalan nombor 2, kelaskan tumbuhan berbunga mengikut kumpulannya. Dia ada 2 kumpulan, monocotyledon dan dicotyledon. Jadi awak kelaskan, awak tulis dulu jawapan di dalam ni. Tulis jawapan dalam ni. Lepas tu baru awak masukkan jawapan awak tu dalam borang yang saya bagi. Hantar. Okey, kalau lepas tu semak. Kalau ada yang betul, tanda right lah. Kalau yang salah tu awak betulkan. Okey, ni contoh borang yang awak akan isi. Contohnya, okey, awak kena masukkan email awak dulu. Ni email saya. Okey, lepas tu letak nama penuh kat sini. Kemudian, ni jawapan dia. Untuk soalan nombor 1 tu, awak tulis sini.
Pokok getah ni tumbuhan tidak berbunga ke tumbuhan berbunga? Pilih kat sini. Okey. Tengok soalan nombor 2. Kelaskan tumbuhan berbunga mengikut kumpulannya. Yang tadi tu ni untuk jawapan soalan nombor 2. Kemudian saya minta awak screenshot soalan nombor 4. Masukkan dalam file sini. Add file ni upload. Screenshot upload. Okay. Kemudian yang bawah-bawah ni ialah macam soalan saya untuk buat survey lah. Yang bawah-bawah ni. Dah habis semua jawab. Tekan submit. Bila awak dah tekan submit, dia akan bagi awak semak jawapan yang betul. Di situlah baru awak semak balik jawapan awak. Yang mana betul, yang mana awak salah. Awak akan tahu terus mana jawapan dia dan betulkan. Jadi tak apa, bila awak dah jawab, tak payah screenshot markah sebab saya memang dah dapat. Dan awak boleh semak semua penghantaran awak dan markah awak tu melalui website yang saya akan bagi nanti. Okey, boleh faham? Okey, ni contoh borang. Okey, yang muka surat, saya nak terangkanlah sebelum kita berhenti ni. Kita ada projek mini. Salin lah kalau nak salin. Kalau tak nak salin pun boleh ingatlah. Okay, yang pertama saya nak awak pergi kat kawasan berumput. Depan rumah lah. Jangan keluar pagar. Nanti kena tangkap pula. Tak pun pakai mask lah. Okay, kemudian cari satu tumbuhan monocotyledon dan satu tumbuhan dicotyledon. Apa ciri-ciri dia? Boleh rujuk dekat nota tu muka surat 5. Kemudian tampal pokok tu dalam buku nota. Jadi maknanya awak cari yang pokok yang kecil-kecil je lah. Sebab tu saya suruh pergi kawasan berumput. Kalau pokok yang awak jumpa tu terlalu besar, awak ambil daun dia sajalah. Daun dengan batang dia. Akar tak payahlah. Kalau pokok tu kecil, boleh ambil dengan akar sekali. Bersihkanlah akar tu daripada tanah-tanah tu baru tampal. Okay, yang keempat, awak labelkan bahagian yang menunjukkan yang dia tu ada ciri monocotyledon dan dicotyledon. Contohnya pada bahagian daun dia ke, apakah ciri daun monocotyledon? Daun dicotyledon macam mana? Batang dia macam mana? Akar dia macam mana? Okey. Lepas tu tampal dalam buku. Kemudian untuk projek mini ni awak hantar minggu depan melalui borang khas lah yang saya akan berikan nanti. Okey, contoh sebenarnya kalau pergi kawasan berumput, saya rasa awak mesti pernah nampak pokok ni kan. Kalau awak tengok daun dia tu, awak tengok, saya tunjuk sini. Okey, corak pada daun dia ni, awak dah tahu dia ni monocotyledon ke dicotyledon. Okey, satu lagi, yang ni biasa tengok kan, betul tak? Ni kat rumah awak pun ada. Okey, rumput ni, kalau awak tengok corak pada permukaan daun, awak tahu rumput ni jenis pokok monocotyledon atau dicotyledon. Kalau jenis rumput macam ni kecil, awak boleh cabut dengan akar-akar sekali, bersihkan akar dia, tampal dalam buku. Okey, yang ini projek awak untuk minggu depan. Okey, jadi kita patah baliklah pada objektif kita hari ni. Saya harap tercapailah objektif kita. Sebab apa? Selepas kelas ni sepatutnya awak dah boleh nombor 1, kelaskan haiwan kepada kumpulan vertebrata dan invertebrata. Awak dah tahu apa maksud vertebrata, apa maksud invertebrata. Apa maksud vertebrata? Haiwan yang mempunyai tulang belakang. Invertebrata, apa maksud invertebrata? Invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Okey, yang kedua, awak dah boleh pasti 5 kumpulan haiwan vertebrata tadi. Okey, kita ada 5 kan, berdasarkan ciri-ciri sepunya dia. Kalau boleh cakap dalam hati tu maksudnya ingatlah. Okey, yang kemudian yang ketiga, awak dah boleh kelaskan tumbuhan kepada tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Ini macam kerja awak selepas kelas ni. Okey.
Kemudian awak boleh tahu tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Okey, ini mini projek kita. Jangan lupa tampal tumbuhan monocot dan dicotyledon dalam buku nota dan labelkanlah yang mana ciri dia, daun dia macam mana, batang dia macam mana, akar dia macam mana. Okey. Dan terakhir sekali, awak boleh senaraikan 4 jenis tumbuhan tidak berbunga yang saya suruh hafal guna keyword apa? Lompat, atas, paku, kayu. Yang ini Okey, jangan lupa. Jadi saya rasa sampai sini dulu kelas kita pada hari ini. Saya harap kelas ni bermanfaat dan membantu awak untuk menjawab modul tu dengan lebih baik lagi. Sekiranya ada apa-apa soalan dan masalah ke, bolehlah PM saya. Kalau ada yang awak tahu kawan-kawan awak yang dia nak masuk tapi dia tak boleh nak join kelas online sebab ada masalah gadget ke internet ke pun awak boleh beritahu saya, boleh PM saya tepi. Okey, sampai sini dulu kelas kita untuk hari ini. Jadi jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.